Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya akan sambung perbincangan hadis yang kelima lagi, muka surat 185. Muka surat 185. Yang mana perbincangan pada malam ini masih lagi menyentuh fakta yang disebut dalam hadis yang kelima. Yang mana hadis yang kelima iaitu riwayat daripada Ummu Sulaim, di mana beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya air mani lelaki ghaliz, abyad. Ghaliz ni maknanya agak tebal lah ataupun pekat. Dan air mani wanita raqiq asfar. Raqiq asfar, lembut, asfar maknanya warna tu agak kuning lah. Warna tu agak kuning. Itu. Jadi perbincangan itulah sebenarnya. Baik, cuba tengok apa tu ya? Terdapat ulama yang membuat kesimpulan. Jadi sebenarnya perbincangan ni dia kalau kita perhatikan kepada syarah ni, mana dikemukakan beberapa riwayat lain sebagai menyatakan bahawa kedudukan anak itu dari segi lelaki ke, dari segi mirip wajah, sebenarnya dia ada kaitan dengan air mani itu. Itu berdasar kepada riwayat-riwayat seperti yang disebut dalam syarah hadis ni. Jadi terdapat ulama yang membuat kesimpulan tentang pembahagian anak-anak dari sudut keserupaan atau kecondongan kepada pihak ibu atau ayah berdasarkan hadis-hadis di atas. Kesimpulan tersebut berdasarkan beberapa persoalan yang boleh diambil daripada hadis-hadis tersebut. Jadi ni pandangan ulama lah. Ni tidak mutlak, tidak semesti, ataupun tidak secara mutlak lah. Maknanya kedudukan anak tu lelaki, perempuan, dia bukan mutlak bergantung kepada perbezaan air mani itu. Tidak secara mutlak. Tetapi para ulama buat kesimpulan berdasarkan kepada hadis juga. Tapi tidak mutlak. Misalnya di sini, pertamanya berkaitan anak lelaki dan perempuan. Kalau kita tengok hadis-hadis ni, hadis yang kelima dan juga hadis-hadis dalam syarah ni, nampaknya anak tu lelaki ke perempuan ke, dia berkait dengan air mani tu juga. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, dari sudut kita mirip muka tu, wajah tu, nak serupa dengan ibu ke, nak serupa dengan ayah ke, itu juga ada kesan daripada air mani itu. Itu kesimpulan yang ulama buat. Baik. Hadis-hadis tersebut menyebutkan berkaitan dua persoalan. Ni sebab dia lafaz begini, jadi hadis-hadis yang menyebutkan tentang air mani ni, percantungan air mani ni, sifat air mani tu dia ada 3 kalimah yang berbeza yang disebut dalam hadis. Ada setengah hadis sebut ala. Ala ni maknanya menguasai. Ada sebut sabaqa, iaitu mendahului. Ada sebut kalimah naz'a, iaitu menyerupai. Jadi kalau air mani lelaki itu mendahului, makna keluar dululah. Dia lebih cepat bergerak. Misalnya, lebih laju daripada hak lelaki, ataupun hak lelaki lebih laju, dia ada kesan itu. Dia ada kesan. Begitu juga kalau air mani itu ala ni makna dia lebih kuat, lebih aktif. Dia ada kesan juga. Selepas ni dia akan buat pembahagian. Begitu juga naza'ah.
Naza'ah ni maknanya disebut Nabi sebut terang. Mana keserupaan dengan ibu dengan ayah dia berdasar pada air mani siapakah yang lebih kuat. Baik. Jadi lafaz ala tu menyerupai dua lafaz ala. Ni ada disebut dalam hadis lah. Sebenarnya kita bincang ada hadis tu. Jadi kalimah ala yang digunakan kepada air mani itu dia mempunyai dua makna. Kalimah ala ain lam alif yang memberi erti menguasai. Yang mana kalimah ni digunakan untuk air mani. Dia ada dua makna. Yang pertama satu nutfah di atas satu nutfah. Seperti nutfah lelaki di atas nutfah perempuan. Makna begitu. Maknanya air mani itu air mani itu berada di atas air mani pasangan dia. Boleh jadi air mani lelaki berada di atas air mani perempuan. Boleh jadi air mani perempuan berada di atas air mani lelaki. Semasa bila tu ketika dia bercantum itu. Dia sebut gitu maksudnya. Makna yang kedua ialah mengalahkan atau menguasai. Seperti nutfah lelaki mengalahkan nutfah perempuan. Nutfah ni mana air mani. Jadi ringkasnya saya sebut gini lah. Salah satu makna ala yang Nabi sebutkan berkait dengan air mani ni. Makna kesan air mani. Misalnya air mani lelaki ni lebih kuat daripada air mani perempuan. Dia ada kesan kepada anak. Kesan dari sudut mana? Anak jantan lah. Kalau air mani lelaki itu lebih kuat, mana? Anak jantan. Anak lelaki. Tapi kalau air mani perempuan itu lebih kuat, lebih aktif, lebih sihat, lebih subur, maka anak perempuan. Itu makna ala. Baik. Lafaz sabaqah, yang mana maksud sabaqah ni mana telah mendahului. Ada dua makna juga. Makna pertama ialah mengalahkan atau menguasai. Makna kedua pula ialah mendahului sama dari segi masa ataupun tempat. Tu dia gini maksud dia mudah. Mendahului ni kalau kita tengok dalam syarah-syarah hadis lah. Kalimah sabaqah digunakan untuk air mani. Manakala air mani tu dia maknanya dia air mani tu dia berenang dalam rahim tu. Mana kalau dia tu lebih cepat pergerakan dia, maka dia ada kesan juga kepada anak tu. Kalau lelaki lebih cepat, maknanya akan menyerupai lelaki. Kalau hak perempuan tu lebih cepat menyerupai. Itu maksud dia di sini. Baik. Lafaz naza'ah juga memberikan makna keserupaan. Naza'ah ni Nabi guna kepada air mani punca perbezaan wajah. Ada kadang-kadang mirip kepada ibu, ada kadang-kadang mirip kepada bapa. Ini juga berkait juga dengan air mani. Itu maksud dia. Baik, jadi berdasarkan kepada himpunan riwayat-riwayat yang berkait dengan air mani, yang mana Nabi guna kalimah ala, ada ketika Nabi guna kalimah sabaqah, ada kala Nabi guna kalimah naza'ah, maka ulama buat kesimpulan begini. Cuba tengoklah ni. Ni. Yang pertama, jika air mani lelaki mendahului, makna dia dulu kira-kiranya yang keluarnya, dan lebih banyak, dan lebih kuat. Dia lebih cepat, lebih banyak, dan lebih kuat dari sudut keaktifan itu, maka anak adalah lelaki dan keserupaan dari beberapa sudut adalah kepada lelaki. Dia mendahului, mana cepatlah pergerakan itu, dan dia pun lebih subur, dan dia juga mana dari segi kita kata kuantiti pun lebih banyak. Kalau berlaku begitu kepada air mani lelaki, maka anak tu dia akan lebih berpihak pada lelaki. Lebih pada dari segi kita kata anak tu jadi anak lelaki lah kiranya. Lepas tu anak lelaki tu satu perkara. Dari sudut keserupaan wajah tu lebih kepada bapa juga. Mana banyak ke arah bapa lah. Itu yang pertama. Yang kedua, jika air mani perempuan mendahului, mana lebih dia dulu yang keluar, seolah begitulah. Sebab dalam hadis sebut air mani perempuan ni keluar juga, cuma dia tidak keluar, dia bertakun dalam faraj itu. Dia bukan kata keluar tu keluar daripada faraj itu, tidak. Kalau supaya lelaki ni bila kata air mani keluar tu, keluarlah hak yang ada melalui zakar itu. Tapi air mani perempuan ni dia tidak keluar sampai keluar faraj, cuma dia bertakun dalam faraj. Jadi hak mana dulu? Hak sabaqah, hak telah keluar. Kalau yang keluar tu lebih dahulu tu perempuan, dan jumlah dia pun banyak air mani perempuan tu, dan air mani itu lebih kuat daripada lelaki, maka anak tu adalah perempuan.
Dan keserupaan wajah pun dari beberapa sudut juga lebih kepada perempuan. Yang ketiga, kalau air mani itu lelaki itu lebih dahulu keluar, tetapi mana air mani lelaki lebih dahulu keluar, mana selepas tu baru keluar air mani perempuan. Tetapi air mani perempuan lebih banyak dan lebih kuat. Cuma hak jatuh atau tubik dulu. Tapi jumlah dan kekuatan air mani kepada perempuan, maka anak lelaki, tapi keserupaan dari segi fizikal lebih kepada perempuan. Yang keempat, air mani perempuan keluar terlebih dahulu, tetapi air mani lelaki lebih banyak dan lebih kuat sifatnya, maka anak adalah perempuan, tetapi keserupaan dari segi fizikal, khususnya muka lah kita kata, hak tu lebih kepada lelaki. Pulaknya. Yang kelima, air lelaki mendahului, mana air mani lelaki tu keluar dulu. Tetapi sama sahaja dari segi banyak, sama, lebih kurang banyak dengan perempuan juga. Dan kekuatan air mani pun lebih kurang ya dengan perempuan. Maka anak tu adalah lelaki. Tetapi dari sudut mirip ataupun keserupaan anak tu, dia tidak pergi kepada mana-mana pihak dari sudut lelaki dan perempuan. Hak ni lah setengah ulama kata kadang-kadang jadi gi naik kepada rupa tok dia. Itu mengikut syarah dari syarah hadis lah. Kajian dari segi ulama. Tak serupa dengan ayah, tak serupa dengan mak dia, tapi serupa dengan tok dia, serupa dengan nenek dia, tu misalnya. Boleh berlaku begitu. Boleh berlaku. Yang keenam, air mani perempuan mendahului. Yang ini tubik dululah. Tetapi sama sahaja dari segi banyak dan kuat dengan air mani lelaki. Maka anak adalah perempuan, tapi dari segi mirip muka, tidak menyerupai mana-mana pihak. Ayah dengan ayah pun tak serupa, dengan mak tak serupa. Boleh jadi adalah keturunan dia akan serupa dari sudut tu. Gitu. Baik, walau bagaimanapun ana catat di sini lah, dasar pada syarah-syarah lain, dia kata pembahagian ini atas dasar tajribah, atas dasar pengalaman. Orang-orang dulu mereka kecatat, sebab ulama dulu dia catat. Apa gini. Dasar pada ilmu tajribah itu. Jadi maknanya tidak secara mutlak, tak mesti begini. Ni bukan formula yang tetap. Itu maksudnya. Baik, gambaran dan pandangan yang disebutkan ini berdasarkan kepada sebab sebagaimana yang difahami daripada hadis-hadis. Ini kira-kiranya sebab ni sebab zahir gitu saja. Seperti mana disebut dalam hadis. Jadi hakikat sebenarnya keserupaan anak kepada mak ke, kepada ayah ataupun kepada keturunan yang peringkat atas tu, semua itu terserah kepada ketentuan Allah Taala. Itu hak hakikat sebenarnya. Hanya Allah sahaja yang berhak untuk membentuk anak tu dari segi rupa paras, fizikal, tubuh dan sebagainya. Semasa dalam kandungan itu. Sebagaimana yang Allah SWT tegaskan. Dan ni ada dalam riwayat sebut, memang termasuk dalam perkara gaib ni. Hakikat sebenarnya masuk dalam perkara gaib. Kalau ada orang sebut dia boleh tentukan anak ni lelaki, lepas tu bila besar jadi hafiz ngapa Quran, itu karut wa marut dia panggil. Tak boleh pakai sikit abuk dah tidak. Sebab misalnya dia misalnya katakanlah ada orang buat, dia cocoh tokak dia perut tina lah. Oh dia kata anak ni anak jantan ni, bila dia besar dia akan jadi hafal Quran. Ngarut tu. Tak suruh pakai tu. Tu ngambil peringkat tinggi orang panggil tu. Tak ada tidak. Nak tunjuk hebat, tunjuk sudut lain, tak setunjuk itu. Bercanggah dengan Quran dengan hadis, tak boleh gitu. Nabi pun tak buat gitu. Nabi pun tak boleh tentu gitu. Jadi kita nak kenal orang, tak kena tengok benda-benda gitu. Kalau jenis-jenis gitu lah tak sah. Cari orang lain, ramai lagi tubuh lain, hak lebih mursyid. Baik. Misalnya dalam surah Al-Imran ni, ayat 6 ini, Allah berfirman, "Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim." Dialah yang membentuk rupa janin dalam kandungan itu sebagaimana yang dia kehendaki. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dialah Tuhan yang maha berkuasa lagi maha bijaksana. Sebab tu salah satu nama Allah kan Musawwir, Al-Musawwir. Musawwir ni yang membentuk rupa manusia. Yang membentuk rupa manusia. Jadi kalau dalam syarah berkenaan dengan asma Allah Husna, Musawwir ni hebatnya lagu mana? Berapa bilion manusia muka dunia? Pun tak sama. Walaupun adik-beradik, tobik sekali pun muka tu tak sama. Mak dia boleh kenal seraya lah. Kita tengok jari-jari mu jadi tokarlah. Hal tu dia panggil
Mirip saja. Nak serupa. Hampir sama. Tak sama. Tak kira lagi dari sudut orak mata, dari segi orak ni. Jari kita kata tak. Tak sama. Itu makna musawwir. Mengikut huraya dia. Jadi kalimah musawwir dalam konteks ayat ni, dia sebenarnya kalimah itu dia melambangkan kehebatan Allah. Melambangkan kudrat Allah. Mencipta manusia ni tak sama. Kalau orang nak buat kereta, 10 tubik kereta 10,000 tak sama. Oh, tak boleh nak jual harga tu. Kalau kita kecek mudah dengan cara kita kapung, nak buat sarai dia, kena buat wahulu jelah. Surah ayat itu, buat wahulu. Tak sama, 1,000 butir wahulu buat tak sama. Tak boleh nak buat. Sebab apa sarai dia tu nak buat lagu mana? Payah tu. Manusia tak boleh nak buat. Manusia kalau dia buat produk, buat apa, setiap biji, setiap unit tu tak sama, tak boleh buat. Tu. Tapi Allah boleh buat manusia ni tak sama. Tak kira lagi dari segi suara, cara berjalan, suara ni tak sama. Boleh kena suara. Tu maknanya hebat Allah. Jadi rupa paras manusia ni dia berlaku ketidaksamaan itu, hak ni gini, hak ni gini, itu mengikut masyiatullah. Itu mengikut kehendak Allah, bukan mengikut kehendak ibu bapa. Bukan mengikut kehendak kita kata keluarga itu tak. Itu mengikut kehendak Allah. Tak kira lagi dari sudut cerdik, dari sudut kekuatan tubuh badan, sihat tak sihat, semua itu atas Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni hanya berusaha dan berikhtiar, patu doa kepada Allah, itu saja. Selebihnya fatawakkal ala Allah. Serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Di tempat yang lain Allah berfirman, Lillahi mulkus samawati wal ard, yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha, yahabu liman yasha'u inatha, wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur, aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha, wa yaj'alu man yasha'u 'aqima, innahu 'alimun qadir. Lillah, milik Allah. Dia begini li itu dia panggil lil milki khas. Lil milki khas. Milik Allah yang khusus. Khusus untuk dia. Hak semua hakikat. Milik secara hakikat. Kita boleh kata gini, milik Allah semuanya secara hakikat, segala kerajaan. Hak orang lain kata dia berkuasa di negeri ini, itu bukan hakikat, itu secara majaz saja. Nak nanti ke naik orang lain, dia dulu. Itu maksud dianya. Jadi hakikat sebenarnya milik Allah semuanya, kerajaan, langit ke, bumi ke, semua milik Allah. Jadi Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Dia mengurniakan anak-anak perempuan kepada sesiapa yang dikehendaki, dan dia mengurniakan anak-anak lelaki kepada sesiapa yang dia kehendaki. Atau dia mengurniakan mereka kedua-duanya, anak-anak lelaki dan perempuan. Dia juga menjadi sesiapa yang dikehendakinya mandul. Sesungguhnya dialah Tuhan yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Jadi hak ni kerja Tuhan berlaku. Ingat saya sebut Akif kan? Dia ni kira pandai lah. Pelajar kira antara best student lah. Bila dia belajar ambil, lepas tu dia ambil bahagian ni peguam. Putih sepuh dia lah. Dia kawal kakak saya juga. Tak apalah cerita dia. Cerita ni ke arah kebaikan, bukan kata cerita tak molek. Noyak takdir. Tiba-tiba bila nak nikah ni dengan lelaki Nigeria. Tu hadirat. Jodoh lah tu. Ini pala laka, ibu keluarga dia. Allah, tak ada apa dia kata. Sebab saya tengok hak Nigeria tu, dialah orang Nigeria ke negro. Nah, kita sekat tiga ya, dia negro. Lepas tu hak perempuan ni hadirat putih sepuh. Saya kenal lah. Dia kawan kakak saya. Malah nak nikah tu disebutlah. Mana keluarga dia sana lagi. Betul lah keputusan ni. Sebab keluarga dia kata nampak macam tai cicak. Bukan saya kata ni, keluarga dia royak. Muka dia kawan kakak saya. Tak apa dia kata. Sebab apa? Sebab lelaki ni baik. Dia dikenal daripada masa belajar di universiti lah. Memang orang baik. Hak nak royaknya siapa keluarga dia kata lah, ni lah orang panggil takdir. Tak terletah dia boleh nak cucu dia nak nikah dengan kawan ni. Itu orang panggil takdir. Tu.
Dia masuk sekolah, orang tanya, tak kena ayat tu. Dia akan nikah dengan orang negro tu. Nah. Nak buat lagu mana? Tu orang panggil takdir. Kita tak boleh nak buat apa-apa dak tu. Bila Tuhan tentukan gitu, gitu. Tak payahlah sebab takdir ni dia berkait dengan ilmu Allah, kita nak kecek payah. Jadi patut lagu mana? Bagaimana kita nak berurusan dengan takdir? Terima saja atas dasar iman. Kalau kita tak setuju dengan hati kita pun terima saja dengan sabar. Itu makna takdir. Memang ibu bapa dia tak setuju pada awal, berapa kali nasihat, pujuk, no. Oh, tak saya ubah. Tak saya ubah dah, memang nak dah. Malam ni kau tanya lagi, dan lagi nak ubah ni. Oh, tak sih. Nikah tak ada, tak cerah apa hari ni. Molek-molek. Gitu ada. Ya? Anak tu tak tengok je lagu mana. Belai aku lagu mana tak tahulah. Lepas tu kita tak kontak lepas tu. Nanti tengok semula lah kali itu. Sebab dia orang Kelantan kita ni. Dia saya kenal masa sekolah lagi dia ni. Dia ni antara pelajar yang best student lah. Anak tu tahu, tengok ayat tu. Nanti kita siasat mula tu. Tapi nak ayatnya dari segi rumah tangga, nampak tak ada masalah. Sebab dia kawan kakak saya. Tu nak ayat takdir. Semua saya suka berlaku. Tertawa ke dia. Dia tak erti. Dia peguam sekarang ni. Sebab itulah keluarga dia kata memang takdir. Sungguh dia kata bak nikah ni je. Bagi tak jangka. Baik, tak apalah. Baik, kesimpulan hadis ni. Yang pertama sekali, peringkat kejadian dan pembentukan manusia sudah disebutkan oleh Nabi SAW. Dan dia merupakan salah satu mukjizat lah. Jadi apa yang disebut oleh Nabi berkenaan dengan perkembangan janin ni, dalam rahim ibu ni, dah proses pembentukan janin hasil daripada percantuman, kita kata bercantumnya, kita kata sperma lah, nutfah ibu dan ayah kita. Masa tu tak ada orang boleh sebut gitu. Zaman tu. Sains yang berkait dengan perkembangan ni, embrio kita kata tak, perkembangan ni, tak ada. Orang tak erti masa tu. Tapi Nabi boleh sebut dah. Dan apa yang disebut oleh Nabi ni tidak bercanggah dengan sains moden ni. Tak bercanggah. Tu. Begitu ayat kedua tu. Jadi kekuatan nutfah itu, air mani, lelaki ke perempuan ke, hak mana air mani itu lebih kuat? Kalau air mani lelaki lebih kuat, dia akan pergi kepada anak tu, akan pergi kepada perempuan lah. Kira-kiranya gitulah. Jadi keadaan janin tu dia banyak berkait dengan air mani. Siapa dia boleh sebut dulu zaman Nabi? Siapa boleh sebut ketemu seperti disebut dalam hadis tu? Sebab itulah ulama kata hak Nabi sebut ni, ini adalah berdasarkan ilmu wahyu, bukan ilmu hak Nabi belajar. Sebab Nabi tak belajar ilmu ni. Ni asas perkembangan. Jadi daripada hak tu dikembangkanlah oleh ilmu, oleh manusia tu atas nama ilmu sains tu. Tu. Sebabnya begini kalau kita belajar hadis, salah satu usul lah, satu usul. Manakala ada hadis yang menyebutkan Nabi ni ada belajarlah, walaupun sepatah perkataan daripada mana-mana padri, mana-mana pendeta Yahudi, hadis tu kena tolak. Hadis tu tak betul. Usul tu. Sebab tu hadis yang menyebutkan Nabi jumpa dengan rahib, Buhairah ar-Rahib tu dah. Ramai ulama tolak. Salah satu tadilah. Manakala terima tu, setengah ulama kata, maknanya seolah Nabi ada, Nabi jumpa dengan orang panggil pendeta Yahudi. Jadi kemungkinan dituduh dia belajar tu ada lah. Yalah tak kira lagi dari sudut riwayat tu. Siapa begitu sekali. Maknanya perkembangan ilmu Nabi ni betul-betul daripada wahyu tanpa melalui proses belajar daripada mana-mana guru. Dia nak sabit tu. Yang ketiga, begitu juga segala gambaran yang terdapat dalam pembentukan kejadian manusia, yang di perkembangan janin dalam rahim ibu tu telah pun digambarkan oleh Al-Quran. Ada gambar yang disebut dalam Al-Quran. Lepas tu Nabi penjelaskan melalui hadis. Semua ni orang panggil ilmu, ataupun dalam setengah kitab dia kata hak ni termasuk dalam alamatun nubuwah. Kalau lah ni orang kecek tak pelik dah lah. Moga sains berkenaan dengan perkembangan janin dalam rahim ibu ni sudah maju dah. Tak pelik lah ni. Dulu. Baik, seterusnya kita pergi pada hadis yang ke-6. Ya, sebenarnya hadis yang kelima ni kita bukan nak bincang tentang perkembangan janin. Asalnya nak bincangnya berkait dengan kita kata mandi wajib. Hot tu nak bincangnya. Jadi bila sebut mandi wajib ni nak sesuai dengan tajuk ni. Bila kata mandi wajib, mana dia berkait dengan air mani.
Bila keluar air mani ni sama ada setubuh ke tak setubuh, asalkan keluar air mani memang kena mandi wajib. Tu. Lepas tu kalau bersetubuh, makna iltiqa'ul khitanain, bertemu dua kemaluan tu, keluar air mani ke tak keluar, kena mandi juga. Tu asal perbincangan. Cuma di sini Nabi sebut air mani perempuan sifat dia begini. Ni sifat asas dia. Air mani laki pun gini sifat asas. Jadi pensyarah hadis dah sesuai dengan ilmu sekarang ni juga. Dia kata apa disebut oleh Nabi ni asas, sebab apa? Sebab pengalaman manusia, ilmu tajribah juga, bahawa air mani laki ni, air mani perempuan aku, dia berubah dengan mengikut umur juga. Bila tua jadi lain daripada hak pekat hak laki asal, jadi kita kata lebih cair. Itu pengalaman manusia. Cuma hak Nabi sebut ni hak dalam keadaan biasa, ketika lelaki berada di kemuncak umur dia. Itulah keadaan dia. Baik, seterusnya hadis yang keenam. An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ightasala min al-janabah bada'a faghasala yadayhi thumma yatawadda kama yatawadda'u lis-salah thumma yadkhilu asabi'ahu fil ma' fa yukhallilu biha usul شعره ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله وفي رواية لمسلم يبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mandi wajib, baginda sallallahu alaihi wasallam mulakan dengan membasuh dua tangan dia. Kemudian dua tangan ni makna pergelangan, sampai pergelangan tangan. Itu makna dua tangan. Bukan sampai ke siku ni. Sebab ni hak mula-mula. Kita bincang dah dulu peringkat awal ni. Hak basuh tangan, mula dengan basuh tangan tu, ada setengah ulama kata hak tu sudah dikira sebagai anggota wudu mula-mula ambil. Setengah kata dak, hak tu hanya basuh dulu. Basuh tangan. Waktu khilaf tu. Kita bincang dah dulu. Sebab ada riwayat sebut begini. Tapi hak ni riwayat ni sebutnya hak Nabi bangun subuh, tidur dulu, selepas Isya Nabi tidur, Nabi bangun sebelum tahajud tu, tu sebelum dia ambil wuduk dia basuh tangan dulu. Lepas tu dia khoma. Jadi sekat basuh tangan. Bila dia basuh tangan, mana bukan celup lah. Lepas tu baru celup dia untuk khoma dan sebagainya. Jadi hak basuh tangan mula-mula tu termasuk dalam basuh permulaan wuduk ke? Hak tu kira basuh nak suruh bersih tangan dulu. Kira-kira ulama kita bincang dah tu. Kita bincang dah tu. Jadi kebanyakan ulama kata hak tu bermula dah ambil wuduk tu. Ada yang kata begitu. Tak apalah. Tapi hak ni dia tidak sebut detail gitu. Sebut ringkas saja. Nabi ni bila dia nak mandi junub, mula-mula sekali hak dia buatnya basuh kedua tangan dia. Kemudian berwuduk sebagaimana wuduk untuk sembahyang. Hak ni lah jadi khilaf. Jadi hak basuh tangan dulu tu, kemudian berwuduk, basuh tangan ni saya ambil pandangan yang mengatakan hak tu basuh tangan untuk supaya tangan bersih. Apa yang nak tangan bersih tu? Sebab Nabi nak celup air guna tangan dia. Sebab muka tak ada pahit dalam itu. Nabi celup. Misalnya atas pada ghuraf, kalau ghuraf ni sa. Misalnya qama guna sa. Ada juga sebut dua. Ada berlaku lah tu riwayat. Jadi nak celup. Bila nak celup tu kena basuh dulu. Hak tu lah. Ada setengah ulama kata hak tu tak kira lagi tu wuduk. Hak tu sekadar basuh nak suruh bersih tangan baru tu. Ada kata dak, hak tu pun kira dah tu. Moga kita basuh anggota nak suruh bersih gitulah juganya. Ada yang kata gitu. Tak apalah. Jadi wuduk yang Nabi ambil sebagai permulaan mandi wajib ini, wuduk seperti ambil wuduk wajib hak nak sembahyang. Kayak wuduk ni hak syarat sah sembahyang kan ambil wuduk. Kena bertaharah. Ambil wuduk. Wuduk lagu tu lah dia ambil. Sebab dia ada sah lagi hati-hati tak? Sebab daripada hadis ni ulama kata dia ada sah lagi, dia panggil wuduk, ambil wuduk dalam keadaan telah ada wuduk. Kita ada wuduk dah. Kita pergi ambil wuduk pula.
Dia panggil tajdidul wudu. Wudu tu dia panggil wudu ringan. Hak tu kalau tak rata pun tak apa. Sebab apa? Sebab kita ada wudu dah. Hak tu tidak menjadi wudu untuk mencukupkan syarat sah sembahyang. Hak tu lah setengah ulama kata basuh sekali-sekali tak apa. Dia ringan. Sebab tu nama wudu yang ringan. Hak ni tak ni. Dalam hadis ni wudu bukan wudu yang ringan tu. Wudu seperti wudu hendak salat. Mana wudu yang menjadi syarat sah sembahyang. Itu maksud dia. Kemudian Nabi memasukkan jari-jarinya ke dalam air lalu menyelati pangkal-pangkal bulunya. Kemudian mencurah ke atas kepala. Pangkal-pangkal bulunya ni ialah sebab syaar ni lebih sesuai ialah boleh juga. Cuma sini sesuai dengan hadis-hadis lain. Maknanya rambut dia. Syaar tu makna rambut. Dia buat gini. Nabi celup gitu. Bukan Nabi celup gitu. Nabi celup jari. Nabi celup jari. Lepas tu, gini Nabi celup jari, Nabi pun buat gitu. Mana air duduk kena jari Nabi akan turun lah. Supaya air tu rapat di umbi rambut. Nabi buat celup dalam bekas. Setelah dia basuh tangan tadi. Dia pun buat gitu. Itu makna takhlil. Takhlil asabi' fi sya'rih tu. Dia buat gitu. Tu tujuan dia. Sebab rambut Nabi ni lebat. Rambut Nabi ni lebat. Kalau kita botak dah tak payah buat gitu. Tak payah buat. Malu kat orang yang buat gitu. Pakai begitu. Sebab memang sebut pun dalam hadis misalnya syarah Bulughul Maram tu dia kata bukan sekadar Nabi buat gini. Habis ni. Bila nak basuh muka ni, siapa Nabi buat juga ni. Dicelah sebab dia besar jamban Nabi tu dah besar. Kita ni sikit ni tak perlulah buat gitu. Gitu maksud dia. Baik. Kemudian Nabi mencurah ke atas kepala dia dengan 3 kali curahan dengan 2 tangan. Dia buat gini. Dia buat gini. Tadi dah saya kata tadi. Dia dalam bekas tu dia hak jenis muka besar semua beseng tu. Dia ada nama khusus bekas ni. Nabi masuk gitu. Setelah Nabi takhlil tu Nabi buat baru Nabi curah. Curah tu Nabi gosok lalu tu. Lepas tu kat sekali pun jadi hak kena atas ni tu dia akan turun. Hak turun di tubuh tulah Nabi gosok air sebenarnya. Sebab tu jadi jimat air. Lepas tu sebelum tu kan dia basuh dah hujung-hujung kaki dak lagi kaki di akhir sekali dalam riwayat sebut. Dia basuh dah ni, habis ambil wuduk tu. Jadi maknanya bila kena di tubuh tu hak tidak anggota wuduk sajalah. Dia gosok ke apa tu jadi jimat. Sebab tu dia cukup segantai pun cukup. Ni. Kata syarat kata. Lepas ni kita akan bincang. Dia ada selepas ni perbincangan dia. Kalau dalam mazhab Syafi'i dia tekan 2 saja. Niat dan meratakan air. Tapi setengah mazhab lain sampai 3, 4, 5 pun ada syarat untuk jadi mandi wajib. Dalam mazhab Syafi'i 2 saja. Walaupun ada jugalah dalam mazhab Syafi'i kata 3, tapi umumnya jumhur dalam mazhab Syafi'i 2. Iaitu niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Selepas ni dia bincang. Baik. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam meratakan air ke atas semua kulitnya. Selepas tu. Baik, dalam riwayat Muslim. Dalam riwayat Muslim ni kalau anda tambahnya begini. Dalam satu riwayat Muslim. Salah satu riwayat Muslim. Riwayat Muslim banyak. Salah satu. Baginda mulakan dengan membasuh 2 tangan dia sebelum memasukkan kedua-dua tangannya ke dalam bekas. Kemudian Nabi SAW menuangkan air dengan 2 tangan kanannya ke atas kiri lalu membasuh kemaluan dia. Dalam riwayat Muslim, lepas Nabi basuh tangan tu, Nabi curahkan. Nabi ambil guna tangan kanan. Ni dia buat gini. Ni ghurf ni satu cebok. Nabi pun curah atas kemaluan dia, tangan kiri gosok. Sebelum mandi tu dia cuci tu dulu. Sebelum ambil wuduk, cuci tu dulu. Cuci di kemaluan tu dulu. Itu dalam riwayat Muslim. Selepas tu baru Nabi ambil wuduk. Nabi ambil wuduk. Sebagaimana wuduk untuk sembahyang. Ialah kita perlu faham ambil wuduk ni sunat lah. Kalau kita buat gini boleh pahala kerana ittiba' Nabi. Baik, cuba kita tengok di segi perbincangan lah. Hadis ini menjelaskan kaifiat mandi junub yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kaifiat yang ditunjukkan dalam hadis ini, dia merangkumi yang rukun dan juga merangkumi yang sunat. Campur semua tu. Sebab dulu, kalau kita tengok dalam syarah-syarah hadis, dia style sahabat dulu,
Dia tak ambil kira ni hak mana fardu mana sunat, dia tak ambil kira, dia tak tahu. Setengah-setengah ulama sebut begitu. Kalau sahabat-sahabat besar tu dia tahulah. Tapi sahabat lain dia tidak mengajar seperti kita. Sebab tu kalau kita tengok bila kalau bab mandi wujud dia royak gini. Lepas tu kalau hak semaya ke, air semaya hak wuduk akad hadas kecil ke, dia buat. Dia tak royak dah hak ni sunat, tak buat pun tak apa. Hak ni rukun, tak buat tak boleh. Dia tak royak gitu. Ni aku tengok Nabi buat, sahabat-sahabat besar kata, "Kamu kena buat gini." Dia buat, dia ikut saja. Cuma zaman kita ni sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan ilmu, maka perkara ni diakademikkan, disusun mengikut bab, mudahlah kita belajarnya. Tapi dulu dia tak kira. Mudah ya gitu ya. Jelas gini Nabi buat, dia ikut tu. Dan mereka tu dijamin ahli syurga semuanya. Sebab tu saya tekan sangat hadirat. Kalau kita nak selamat akhirat khususnya, hidup di dunia ni kita kena tumpu pada sunnah Nabi. Kalau Nabi buat gini, buat. Ni doa Nabi. Kita ikut doa Nabi. Sebab doa Nabi tu wahyu daripada Allah. Kalau doa orang lain, selawat orang lain tu tidak wahyu. Tak sama lah. Banyak selawat ni. 100 lebih. Ada dengan saya tu kitab tu. Siapa beratus-ratus selawat. Hak Nabi 7 ya. Hak kita tahulah. 7 selawat Nabi. Termasuk selawat ketika salat tahiyat tu. Atau banyak-banyak lagi tu. Atau orang lain buat. Sebab anak saya buat klik tek tu, dia kata cikgu bagi semua, ustazah bagi semua supaya anak-anak murid hafal. Dia akan cek lah, dia akan tasmik ni mana dia minta anak murid hafal biar ingat, dia cek sorang-sorang. Selawat ke dia? Selawat Al-Fatih lima ughliqa. Hak ni apa tarikat Tijaniyah tu. Sekali baca supaya dia Tijani, dia mimpi boleh selawat tu. Baca sekali tu seperti baca sepala Quran. Fadilah dia. Lepas tu mimpi pula. Sampai 7 kali. Sampai 70 kali. Sekali baca 7 kali. Baca Quran. Khatam 30 juzuk. Tu selawat tu besar tak besar? Sebab tu saya nasihatnya jangan amal tu. Jangan amal tu. Hak Nabi ni cukup dah. Sebab hak Nabi ni wahyu. Bila kata wahyu, lafaz dia tu boleh pala dah. Tak akan sama. Jadi kalau kita nak ambil, kena ambil hak bersumber daripada wahyu. Yang ni daripada Nabi. Cukup dah Nabi, tak ada nak amal. Banyak terlajar. Tak apa ni bicara semula ni. Dia gini, saya ambil sah ya. Terdapat perbezaan pendapat. Saya ambil sah saja. Dia sebab sini dia sebut keempat-empat mazhab tu dalam perbincangan ni. Terdapat perbezaan pendapat di kalangan ulama tentang rukun atau fardu dan sunat mandi. Antara perbahasan tersebut ialah, kalau mengikut ulama Hanafiyah, mereka berpendapat bahawa fardu mandi ada 3. Fardu mandi ada 3. Pertama, ni kita kata rukun. Kalau dalam mazhab Syafi'i ni rukun fardu ni sama ya. Pertama sekali berkumur. Kedua, memasukkan dan mengeluarkan air dari hidung. Dan ketiga ialah membasuh ke seluruh tubuh dengan air. Ni fardu dia. Ulama Hanafiyah tidak memasukkan niat sebagai rukun. Maknanya niat tu dia tak termasuk dalam bab rukun. Dia tak masuk. Makna niat tu tentu ada, cuma tak masuk dalam rukun. Maknanya gapo dia tu? Khomo masuk air dalam hidung dan keluar. Yang ketiga kena ratakan air. Kalau mazhab Syafi'i mudah ya. Niat dan rata air. Khomo ke apa ni tak termasuk dalam rukun. Buat tu sunat. Ulama Malikiyah berkata, saya ambil sikit ya. Ulama Malikiyah berkata, fardu mandi 5. Fardu mandi ni ada 5. Pertama sekali niat. Ni kata ulama-ulama dan mazhab Malik. Pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh, yang ketiga menggosok dalk menggosok ke seluruh tubuh ketika mencurahkan air atau selepas mencurahkan air sebelum kering air pada anggota tubuh. Yang keempat, berturut-turut membasuh anggota ketika ingat dan mampu. Berturut-turut membasuh anggota ni mana anggota wuduk, masa ambil wuduk tu. Tu maksudnya. Sebab dia kalau kita ambil mandi junub, kalau kita tidak melibatkan ambil wuduk, dia tak ada berturut-turut gini. Tu. Yang kelima, menyelati bulu pada keseluruhan tubuh dengan air. Makna bulu tu maknanya kita kena
Gosok lah, hakikatnya gosok. Cuma masuk tangan itu nak pasti biar air sampai ke umbi dia punya rambut itu. Yang dimaksudkan berturut-turut ialah berpindah membasuh satu anggota kemudian anggota lain sebelum kering anggota pertama. Ni setengah ulama kata ni maksudnya ketika wudu. Sebabnya gini, sebab kalau tidak melibatkan wudu, kita boleh gosok mana-mana anggota pun asalkan rata air. Sebelum air itu kering. Tu dalam mazhab Malik. Sebab dia tak ada pembahagian mesti kepala dulu, lepas tu turun kepala baru. Tak. Nak ayatnya ambil wudu tu kena ikut tertib dia lah. Itu maksud dia nya. Baik, dalam mazhab Syafi'iyah, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, dia kata dua ya, fardu ni, dia niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Manakala mazhab Hanabilah, yakni tokoh-tokoh dalam mazhab Hambali, mereka berpendapat bahawa fardu mandi ni satu saja, iaitu meratakan air ke seluruh tubuh. Ni ringkas lagi sah ya. Mazhab Syafi'i tadi dua. Gitu. Kemudian dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i itu kita bincang dalam minggu hadapan insya-Allah. Jadi kita berhenti setakat itu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.